Selamat sejahtera dan salam biru warna kami ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengadakan sesi perbincangan berkenaan dengan pemahaman kami terhadap konsep imajinasi sosiologi. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terdahulu. Yang pertama sekali, Elijah Check, saya sendiri, Henry Shen, seterusnya ialah Vanessa Liu Huiling dan akhirnya ialah Li Zizian. Next. Baiklah para kawan-kawan sekalian, sebelum kita melaksanakan tugasan individu berkenaan dengan sosiologi imajinasi yang diberi oleh Dr. Ahmad Syukri Abdul Hanim pada bulan lepas, apakah tanggapan dan pemahaman kamu terhadap konsep imajinasi sosiologi? Elijah, boleh kongsi sikit? Okey, boleh. So, sekarang saya nak kongsikan sedikit. Pada mulanya, sebelum saya mengenali dan memahami konsep imajinasi sosiologi, saya menganggap bahawa pelajar yang belajar di universiti dalam pemilihan pasangan mereka adalah berdasarkan keinginan diri sendiri yang mendorong seseorang pelajar memilih pasangan mereka yang disukai tanpa dipengaruhi oleh masyarakat sekitar seperti yang boleh dilihat oleh masyarakat seperti keluarga atau kawan-kawan lain dan saya akan andaikan pasangan yang mereka dipilih adalah bersifat privasi dan tindakan akhir adalah ditentukan dan dipilih oleh pelajar sendiri. Okey, itu sahaja daripada pembahasan saya. Dan Zizian, apakah pandangan kamu terhadap konsep imajinasi sosiologi? Pada pandangan saya, sebelum saya belajar dan menjalankan tugasan imajinasi sosiologi ini, saya menganggap masalah sosial seperti LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender yang wujud dalam masyarakat kita pada hari ini adalah disebabkan oleh sekelompok orang atau individu yang bermasalah dari segi masalah kesihatan mental atau kejiwaan pada diri sendiri dan ia adalah dilahirkan. Vanessa, apa pandangan anda Buddha? Oh, begitu. Sebelum ini, saya juga menganggap bahwa individu bertindak atas dasar dirinya dan saya sering menyalahkan individu atas berlakunya sesuatu. Contohnya, jika saya mendengar berita bahwa adanya orang membunuh diri, saya akan menyalahkan orang yang membunuh diri itu. Saya akan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengambil dirinya. Namun, setelah saya mendalami ilmu sosiologi imagination, saya mendapati bahwa individu tersebut bertindak bukannya seluruhnya masalah dirinya, namun adalah kesan daripada hubungan sosial dan tekanan daripada masyarakat. Apa pula pandangan saudara Ninggi? Ya, saya bersetuju dengan anda semua. Kerana sebelum ini, saya juga menganggapkan bahawa sifat individu tersebut adalah secara manual, natural, iaitu diperoleh dari lahir lagi dan tidak dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Sebelum itu, saya hanya beranggapan bahawa hubungan antara sosial dengan individu adalah secara sehala sahaja. Selepas belajar dengan imajinasi sosiologi, saya sedar bahawa faktor sosial saling berinteraksi dengan faktor individu dan sifat individu bukan semestinya secara natural. Maka sekarang, marilah kita bersama-sama berbincang tentang pemahaman baru atau penambahbaikan pemahaman kita terhadap konsep imajinasi sosiologi selepas melaksanakan tugas individu tersebut. Yang belajar itu. Okey. Alright. Selepas saya memahami konsep imajinasi sosiologi kan, so saya boleh faham konsep ini dia merupakan satu keupayaan untuk melihat hubungan antara pengalaman individu dengan masyarakat. Dan individu dan masyarakat adalah dua elemen yang paling saling mempengaruhi dari aspek biografi, sosial dan sejarah. So, hal ini boleh dikait selepas saya telah memahami konsep imajinasi sosiologi. Hal ini dapat membantu saya untuk meramalkan apakah apa yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Dan berdasarkan pemerhatian saya, bagi pandangan datuk nenek, anak yang dapat memilih pasangan yang baik, dapat memilih pasangan dapat mewujudkan kebahagiaan kepada sesebuah keluarga dan juga akan memberikan keseronokan kepada sesebuah keluarga. Manakala untuk ibu bapa, mereka akan lebih gembira kerana mengharapkan anak dengan pasangan anak yang akan berkahwin pada satu hari nanti dan juga dapat membentuk satu keluarga yang harmoni pada masa depan. Manakala bagi adik-beradik, mereka juga akan berharap mendapat barang atau makanan atau barang-barang lain yang diingini daripada abang atau kakak setelah mereka telah berkahwin. So, dengan ini kita juga boleh mengetahui tradisi yang diamalkan oleh sesebuah keluarga yang mempengaruhi pemikiran seseorang dalam memilih pasangan dalam kehidupan mereka. So, dan saya bagi contoh yang lain, iaitu kalau bagi pandangan penjual di kedai bunga, seseorang orang yang mempunyai pasangan dapat membantu, penjual dapat meningkatkan hasil mereka Hal ini dikatakan demikian kerana kita boleh mendapati terutamanya pada tiba masanya hari sambutan Valentine Day kan. So,
mestinya ramai pelanggan bukan sahaja daripada pasangan yang akan membeli bunga, tetapi bagi mereka yang telah berkahwin, mereka juga akan membeli bunga di kedai ini. So oleh itu secara langsung hal ini juga akan membantu untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dalam sesebuah negara. So itu saja dari konsep saya. So apakah Zijian pandangan awak? Ya, saya setuju kerana manusia adalah individu yang hidup dalam bentuk berkelompok atau permasyarakatan. Oleh itu, mereka akan saling menerima pengaruh daripada hubungan sosial dengan masyarakat. Dan pada masa yang sama, individu juga mempengaruhi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian saya di mana walaupun minum kopi pada pagi merupakan kelakuan yang kecil sahaja, tetapi jika dibincangkan secara sosialisasi, ia mungkin menjadi isu kepada masyarakat dan secara tidak langsung mungkin memberi impak negatif kepada negara. Keadaan ini dapat dijelaskan kerana kos sara hidup yang semakin meningkat ini tidak menghalang masyarakat daripada membelikannya setiap hari dan menyebabkan kencing manis. Tambahan pula, masyarakat yang mengambil kopi secara lebihan juga mungkin mengalami masalah insomnia, seterusnya menjejaskan kualiti kehidupan mereka. Itu saja daripada perkongsian saya. Apakah pandangan daripada Lee Zijian? Pada pandangan saya, selepas memahami konsep imajinasi sosiologi ini, saya baru sedar bahawa manusia biasanya melakukan sesuatu bukan atas dasar sendiri seperti naluri, namun disebabkan oleh desakan dari realiti sosial. Hal ini dapat dilihatkan kenapa seseorang terlibat dalam gejala LGBT adalah disebabkan masyarakat dunia ini, terutamanya masyarakat barat, memberikan dorongan dan sokongan kepada mereka seperti dari segi pemberian hak dan beriktilafan dalam undang-undang. Dengan ini, gelombang-gelombang LGBT ini telah mempengaruhi masyarakat di negara kita dan golongan yang kesesatan jiwa ini turut menerimanya tanpa memikir adakah budaya ini bersesuai dengan masyarakat di negara kita, Malaysia. Next slide. Dari sudut lain pula, kalau hari ini kita mengecualikan agama dan kefahaman budaya masyarakat Malaysia, idea baru yang saya dapati melalui imajinasi sosiologi tugasan ini ialah kenapa golongan LGBT tidak diterima oleh masyarakat kita. Hal ini disebabkan orang ramai telah lama dipengaruhi oleh konsep masyarakat yang berbentuk stereotip gender dalam masyarakat kita. Iaitu lelaki mestilah menjadi ketua keluarga dan perempuan pula bersikap lembut dan berbudi pekerti. Persepsi-persepsi ini adalah budaya dan nilai masyarakat yang telah lama menanam di jiwa kita sehingga ke akar umbi. Gender, konjen gender bukanlah sesuatu yang boleh kita putuskan, tetapi masyarakat kita telah membentukkan konvensyen mengenai gender dan kita sentiasa diajar bagaimana menjadi lelaki ataupun perempuan sejak kecil. Jadi, seseorang tidak mematuhi konvensyen jantinan atau gender, mereka akan dibuli ataupun dianggap bersalah di dalam kalangan masyarakat. Itu pandangan daripada saya selepas mengetahui konsep imajinasi sosial dari segi isu LGBT di masyarakat kita. Vanessa, apakah pandangan anda pula selepas mengaji tentang konsep imajinasi sosiologi? Silakan. Saya amat setuju dengan pandangan saudara Hei-Ishen, pandangan saudara Elijah dan saudara Zijian. Tapi jangan kita lupa, menurut 1949, konsep imajinasi sosiologi ini juga membezakan masalah pribadi dengan masalah awam, di mana menurut beliau masalah pribadi merupakan masalah yang dihadapi oleh seseorang individu dan bukan masalah yang dihadapi bersama oleh sekumpulan masyarakat. Manakala masalah masyarakat atau masalah awam adalah masalah yang dihadapi bersama oleh sekumpulan besar penduduk dalam masyarakat tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah awam haruslah melalui gabungan kerjasama masyarakat dan struktur sosial. Di mana jika kita melihat melalui kajian saya yang lepas, kebanyakan pelajar di UM yaitu masyarakat menghadapi masalah dengan kenderaan, yaitu di mana pemandu bas sering tidak mematuhi jadwal waktu. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, jika pelajar menyelesaikan dari tahap pribadi di mana mereka membawa kendaraan sendiri ke sekolah, sudah ke kawasan kampus, sudah pasti masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan kerana hanya pelajar yang mampu sahaja dapat menyelesaikan masalah mereka. Namun bagaimana dengan pelajar yang tak mampu? Jadi ia memerlukan kerjasama pelajar untuk membuat laporan kepada pihak atasan untuk mengambil tindakan, dan ia memerlukan struktur sosial di mana pihak atasan perlu memainkan peranan mereka. Jadi secara keseluruhannya kita dapat menyatakan bahawa atau merumuskan bahawa imajinasi sosiologi ini merupakan keupayaan seseorang untuk melihat bagaimana
Hubungan sosial mempengaruhi individu dan bagaimana pula individu mempengaruhi sosial tersebut. Tetapi individu sebenarnya dipengaruhi oleh masyarakat dan individu biasanya tidak membuat pelakuan atau tindakan atas sifat mereka sendiri, namun disebabkan oleh desakan dari realiti sosial. Jadi kita tamatkan sesi perbincangan ini. Terima kasih kerana telah memberi tumpuan dan kerjasama sepanjang sesi perbincangan ini. Baik, terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Terima kasih.